السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب المستبان ما قال فعل الأول. Bab membicarakan tentang mustabban. Mustabban iaitulah dua orang yang saling cela-mencela, dua orang yang saling maki-memaki antara mereka berdua. Maqala, dosa apa-apa yang mereka berdua katakan itu, fa'alal awal, dipikul oleh orang yang pertama, oleh orang yang awal. Apa maksud bab ini? Lalu al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mendatangkan hadis di bawah bab ini, iaitulah kata Imam Bukhari, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kita semua maklum, seorang sahabi ma'ruf, sahabi yang sedia diketahui oleh semua orang Islam. Bahkan di dalam hadis, di dalam riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, sesiapa tidak ada seorang Muslim yang berjumpa dengan dia dan melihat Abu Hurairah, melainkan akan jatuh rasa sayang kepada Abu Hurairah. Lalu ditanya kepada orang, kenapa boleh berlaku begitu? Lebih kurang begitulah. Orang tanya kepada Abu Hurairah, mengapa boleh berlaku begitu wahai Abu Hurairah? Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana dia awalnya ketika dia masuk Islam, mak dia masih seorang musyrik, masih seorang wanita musyrikah yang mensyirikkan Allah, tak masuk Islam lagi. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu sentiasa menyeru, berdakwah kepada ibu dia untuk memeluk Islam. Ini satu perkara yang kita pada hari ini jarang lakukan. Tadi saya sebut kuliah di Masjid Kupang Gajah tentang perkara ini, iaitulah dakwah, menyeru, mengajak orang melakukan kebaikan, atau dakwah menyuruh orang kepada Islam. Biasanya kita, masyarakat kita, disebabkan berbagai pemikiran yang ada pada hari ini, ada dakwah secara hal itu digembar-gemburkan. Ia ada salah satu dari cara dakwah, tetapi sebahagian daripada kita menjadikan dakwah bil hal itu seolah-olah memadai. Tak perlu lagi kita seru orang kepada kebaikan, tak perlu lagi kita seru orang kepada Islam. Sebenarnya dakwah itu dua-dua sekali. Pertama, dalalah alal khair, orang yang menjadi orang yang tunjuk kepada orang lain kepada kebaikan. Ini satu kebaikan, salah satu bentuk dakwah yang disuruh di dalam Islam. Seperti hadis Nabi, man dalla ala khairin kafa'ilih, sesiapa yang tunjuk kepada orang lain sesuatu perbuatan yang baik, maka dia seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Maknanya kalau kita berperanan tunjuk orang melakukan kebaikan, atau kita kata dakwah bil hal, itu dapat pahala, kita tak nafikan. Tetapi dalam masa yang sama, agama juga menyeru kita, seru orang, ajak orang. Kita barangkali keluar dari rumah datang ke masjid, jiran tetangga kita tak pernah datang ke masjid. Kita datang, maknanya kita dalla ala khair, kita telah tunjukkan kepada orang ramai satu contoh yang baik. Mudah-mudahan satu hari mereka juga mencontohi perbuatan kita. Itu satu dakwah. Tetapi ada satu lagi dakwah yang orang kita tak buat, iaitulah dakwah yang sebenarnya, seru orang. Dia tak cukup sekadar tunjuk, bahkan kita kena, saudara, tuan, jom kita pergi ke masjid. Itu nama seruan. Kerana itu di dalam agama dia ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Al-amru maksudnya suruh, ajak orang melakukan kebaikan dan cegah orang melakukan kemungkaran. Dari sudut afdaliyah, dari sudut keutamaan, dari sudut pahala yang lebih tinggi, sudah tentulah sesiapa yang menyeru orang, mengajak orang lain melakukan kebaikan, untuk dia pahala yang lebih tinggi dan lebih besar berbanding orang yang hanya sekadar memberi contoh ataupun memberi tunjukan yang baik kepada orang lain. Yang penting dalam masyarakat kita perlu ada, ataupun dalam diri kita perlu ada
usaha seruan kepada orang lain, terutamanya ahli keluarga. Terutamanya ahli keluarga kita, seperti mana yang dilakukan oleh Abu Hurairah terhadap ibu dia. Saya tak ingat ibu dia, mak dia rasanya nama Maimunah kalau tak silap. Kalau tak silap saya lah. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bila ditanya kepada dia, lalu dia kata mak dia dahulunya mak dia seorang musyrik. Lalu satu hari dia selalu, ataupun Abu Hurairah ni selalu menyeru mak dia supaya memeluk Islam. Tiba-tiba satu hari dia dengar satu perkataan yang mana mak dia telah kata kepada Rasulullah sesuatu yang Abu Hurairah tak suka. Barangkali mak dia maki, barangkali mak dia cela terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Abu Hurairah dengar mak dia maki Rasulullah, dengan segera Abu Hurairah lari keluar dari rumah dan dia menangis mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan bantuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah pergi dekat Nabi, dia jumpa dekat Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, aku setiap hari aku menyeru ibu aku untuk memeluk Islam. Tiba-tiba hari ni aku dengar satu perkataan yang dia ucapkan, aku tak suka nak ulang balik perkataan dia terhadap kamu wahai Rasulullah." Lalu kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, tolong doakan kepada ibuku supaya dia menerima dakwah Islam." Lalu Nabi pun berdoa. Nabi pun berdoa kepada mak Abu Hurairah supaya menerima Islam. Baliklah Abu Hurairah ke rumah. Bila dia balik ke rumah, dia kata bila dia menghampiri rumah dia, mak dia berada di dalam, dengar kaki dia, dengar dia dekat sampai rumah. Kata mak Abu Hurairah, "Makanakum anta ya Abu Hurairah." Duduk di situ, jangan masuk lagi wahai Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah kata dia mendengar bunyi mak dia mandi. Kemudian mak dia pakai pakaian, mak dia buka pintu untuk Abu Hurairah. Lalu mak dia kata, "Ya wahai Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Terus mengucap dua kalimah syahadah. Larilah Abu Hurairah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum tu bagi beliau lari bertemu dengan Nabi dengan kesedihan, tetapi kali ini beliau lari menyampaikan khabar gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keislaman mak Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah minta kepada Nabi supaya Nabi mendoakan beliau dan ibu beliau disayangi oleh orang-orang yang beriman. Lalu Nabi SAW doa, "Ya Allah, jadikanlah Abu Hurairah dan mak Abu Hurairah disayangi oleh orang-orang yang beriman." Sebab tu Abu Hurairah kata, tak ada orang yang bertemu dengan aku dan melihat aku melainkan dia akan sayang kepada aku. Maka demikian juga kita. Kalau kita beriman, kita kena berusaha melahirkan rasa sayang dan cinta kita kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apatah lagi Abu Hurairah ni merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis kepada kita. Dia paling banyak, tak ada orang boleh lawan dia, dan tak ada sahabat lain yang boleh menghampiri Abu Hurairah dalam bab periwayatan hadis. Tak ada. Abu Hurairah paling banyak, tak ada orang yang paling dekat-dekat dengan dia pun tak ada. Semua Abu Hurairah paling banyak sekali, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi Abu Hurairah sahabi ma'ruf, seorang sahabat yang semua orang kenal, dan kita kena berusaha mencintai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masuk Islam, dia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, di awal tahun 7 Hijriah, ketika dia berumur 27 tahun, dan meninggal pada tahun 57 Hijriah ketika berumur 78 tahun. Ketika dia meninggal ketika berumur 78 tahun. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama dia yang masyhur, ada perbezaan pendapat di kalangan ulama tentang nama sebenarnya, tetapi yang masyhur nama dia Abdurrahman ibn Sakhar. Sad kha ra. Abdurrahman bin Sakhar. Kata Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi ma lam ya'tadil mazlum." Yang bermaksud lebih kurang dua orang yang saling mencela dan maki-memaki sesama mereka, fa'ala al-badi, maka atas orang yang mula-mula ataupun orang-orang yang
ke atas orang yang menjadi sebab berlakunya makian, saling mencela dan maki-memaki itu memikul dosa. Semua celaan dan makian yang dikeluarkan oleh dua orang. Malam ya'tadil mazlum, selama mana orang yang dizalimi tidak melampau. Si A dengan si Ali dan si Ahmad sebagai contoh. Katalah Ali menjadi sebab perkelahian antara dia dengan Ahmad. Ali maki Ahmad, wahai orang bodoh, sebagai contoh. Dia kata, kamu ni orang bodoh, sebagai contoh. Ali kata kepada Ahmad. Lalu Ahmad kata, hang pun bodoh juga. Kalimah bodoh yang diungkapkan oleh Ali, diungkapkan oleh Ahmad, dosa dia ke atas Ali, kerana Ali menjadi sebab berlakunya makian tu. Dosa dipikul di atas Ali yang badik, yang memulakan makian tersebut. Kata Nabi, malam ya'tadil mazlum, selama mana Ahmad yang dizalimi kerana dia dimaki oleh Ali, selama mana Ahmad itu tidak melampau. Kalau Ali kata ke Ahmad, oi orang bodoh, Ahmad geram, dia marah, lalu dia kata, hang lagi bodoh pada aku, hang 2 kali lebih bodoh, itu dah melampau. Jadi kalau yang Ahmad tu dia kata, dia sebut 2 kali bodoh kepada Ali, sedangkan Ali sebut kepada dia sekali saja, maka kali yang kedua sebutan bodoh dari Ahmad itu, Ahmad memikul kesalahan dia. Ahmad menanggung dosa yang dia lakukan sendiri. Itu maksud hadis ni. Kerana itu tuan-tuan sekalian, jauhi sikap i'tida, melampaui batas. Kerana sikap suka melampaui batas akan menjerumuskan kita di dalam lembah dosa. Melampaui batas ni, saya ingat dalam masyarakat kita kena jaga sikap geram, aku tak silap saya lah. Geram. Kadang-kadang kita ni suka geram. Orang kata kat kita, aku geram sangat. Dia kata kat aku sekali, aku balas 2 kali. Ketika itu kita berdosa. Ketika itu orang yang membalas itu berdosa kerana dia telah bertindak melampaui batas yang dibenarkan di dalam syarak. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, agama benarkan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun membalas kejahatan lah, perkataan yang lebih tepat, membenarkan kita membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Asy-Syura, waliman intasara ba'da dhulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil. Dan bagi sesiapa yang membela diri, kalau dalam bentuk kita membela diri setelah dia dizalimi, maka tidak ada jalan untuk kita menyalahkan mereka. Maka tidak ada jalan kita nak kata orang yang membela diri itu dia berdosa. Tak ada jalan untuk kita kata dia berdosa. Dia tak berdosa kerana dia membela diri. Demikian juga di dalam surah yang sama pada ayat 39 tadi ayat 41, pada ayat 39 Allah Taala berfirman, walladzina idza asabathumul baghyu hum yantasirun. Dan orang-orang yang apabila dikenakan kepada mereka al-baghyu, kezaliman, orang lain buat kepada mereka, maka mereka hanya bertindak membela diri. Hum yantasirun, mereka berusaha membela diri mereka, lalu mereka tidak dipikulkan dosa. Kerana agama suruh kita membela diri. Sekalipun demikian, kita kena tahu satu perkara, iaitulah jika orang yang dizalimi itu memberi kemaafan, maka itulah yang lebih baik. Orang yang dizalimi, kalau dia membalas ataupun dia membela diri dia, maka orang yang menzalimi dia tak ada lagi kesalahan dengan dia. Macam Ali tadi kan, Ali tadi kata kepada Ahmad, wahai bodoh, wahai si bodoh. Asalnya Ali terpikul dosa satu hal, kerana dia melanggar tegahan Allah, mencela orang beriman. Dia memikul dosa dia dengan Allah. Kedua, kesalahan dia dengan Ahmad. Dia terhutang dengan Ahmad. Iaitulah di akhirat dia kena selesaikan hutang dia dengan Ahmad. Hutang makian dia kepada Ahmad. Tapi kalau Ahmad balas balik, hang yang bodoh, Ali telah terlepas lagi tanggungan dia atas kesalahan memaki Ahmad. Tapi kesalahan dia dengan Allah masih ada. Kesalahan dia dengan Allah masih ada. Dia terlepas kerana Ahmad telah maki dia balik. Ahmad tidak berdosa, Ali pun telah terlepas tanggungan dia dengan, tanggungjawab dia
Ahmad. Tapi kalau Ahmad balas kali kedua, hang dua kali bodoh, maka Ahmad memikul dosa yang dia lakukan. Akan tetapi jika Ahmad seorang yang memilih jalan yang paling utama, jalan yang paling dianjurkan di dalam agama, lalu dia diam, dia tak membalas makian Ali, maka Ahmad berhak mendapat pahala di akhirat kelak. Dia boleh ambil pahala dari Ali. Kerana di akhirat, qisas di akhirat, iaitulah sesiapa yang melakukan kesalahan ke atas orang lain, dia perlu bayar dengan pahala. Kerana itu orang-orang yang memilih jalan senyap, tidak membalas ataupun tidak membela diri atas kezaliman yang orang lain lakukan ke atas dia, dia bakal menerima pahala yang berlipat kali ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Asy-Syura ayat 40, dalam surah Syura ayat 40 Allah taala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan yang dilakukan oleh seseorang, maka keburukan yang sama dengannya. Sesiapa yang melakukan dosa, balasan dia, sesiapa yang melakukan perkara yang buruk, balasan dia akan terima keburukan di akhirat kelak. Jadi menunjukkan orang yang melakukan keburukan, dia berhak menerima balasan dari kejahatan yang dilakukan. Maka demikianlah orang yang memaki dan mencela seseorang, dia berhak dicela dan dimaki sekadar dengan makian dan celaan yang berpatutan dengan apa yang telah dia mulakan. Hadis yang kedua dalam bab ini, qala al-Imam al-Bukhari, berkata al-Imam al-Bukhari, an Anasin 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Anas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, sabda Nabi, al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi hatta ya'tadi al-mazlum. Dua orang yang saling memaki dan mencela, maka dosa kedua-duanya, dosa makian yang mereka keluarkan itu, fa'ala al-badi, dipikul atas orang yang menjadi sebab kepada makian itu berlaku. Hatta ya'tadi al-mazlum, sehinggalah yang dizalimi, yang dimaki itu bertindak melampaui batas. Hadis yang kedua ni sama maknanya dengan hadis yang pertama tadi. Hadis yang berikutnya, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata al-Imam al-Bukhari, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal 'adhu, atadruna mal 'adhu, ataupun atadruna ma al-'adhu, tahukah kamu apa itu al-'adhu? Al-'adhu iaitulah pendustaan. Al-'adhu adalah pendustaan dan pembohongan. Qalu, para sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, naqlul hadithi min ba'din nasi ila ba'din liyufsidu bainahum. Yang dikatakan al-'adhu, yang saya terjemahkan tadi sebagai pendustaan dan pembohongan, bahkan terjemahan yang paling tepat yang dimaksudkan di dalam hadis ini bukan hanya semata-mata pembohongan dan pendustaan, tetapi terjemahan yang paling tepat adalah namimah. Tahukah kamu apa itu al-'adhu? Iaitulah namimah. Apa itu namimah? Kenapa saya kata demikian? Kerana Nabi terangkan maksud al-'adhu yang dimaksudkan oleh Nabi iaitulah naqlul hadis, memindahkan percakapan, menukilkan percakapan, min ba'din nas, dari sebahagian orang, ila ba'din, kepada orang lain, liyufsidu bainahum, untuk merosakkan hubungan antara mereka berdua. Yang ini maksud namimah. Maksud namimah seperti di dalam hadis yang masyhur, iaitulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berhampiran dengan dua kubur, Nabi kata sesungguhnya kedua-dua penghuni kubur ini sedang diazab, dan Nabi bagi tahu, dan salah seorang yang diazab itu di dalam kubur disebabkan yamshi bin namimah, dia duk bawa namimah. Namimah ni dia bawa cakap seseorang, disampaikan kepada orang lain bagi tujuan melagakan mereka berdua, bagi tujuan mewujudkan permusuhan di antara mereka berdua, supaya mereka berdua berkelahi. Itu namimah. Itulah juga maksud al-'adhu. Dan kita kena ambil perhatian perkara ini, tuan-tuan.
al-aduhu ataupun namimah merupakan sebab utama ataupun kita boleh kata sebab popular orang Islam dikenakan azab kubur. Jadi jangan mainlah. Dua penghuni kubur yang Nabi pacakkan pelepas tamar itu, kedua-duanya kafir ke Muslim? Maka jawapan dia Muslim. Jawapannya Muslim. Kalau tidak, mustahil Nabi minta supaya diringankan azab ke atas mereka berdua. Dua-dua mereka adalah Muslim. Jadi ambil perhatian tuan-tuan, jauhi namimah. Namimah boleh berlaku dari seseorang kepada seorang yang lain dalam bab keduniaan, boleh juga berlaku di dalam bab agama. Boleh juga berlaku dalam bab agama. Ambil perhatianlah, jangan buat satu perkara untuk melagakan dua orang. Liyufsidu bainahum. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Syekh Al-Husain Al-Awaishah ketika dia menghuraikan maksud hadis ini, dia kata wal murad at-tahdhir min naqli kalami qaumin li akharin li ilqa'il adawati wal baghdha bainahum wa hadha huwa an-namimah. Dia sebut di sini, dia kata yang dimaksudkan dengan al-adhu tadi ni iaitulah peringatan dari Nabi dari menyampaikan perkataan sesuatu kaum kepada kaum yang lain, ataupun perkataan seseorang kepada seorang yang lain li'ilqa'il adawati wal baghdha, bagi mencampakkan permusuhan dan marah antara mereka berdua, kata Syekh Husain yang mensyarahkan hadis ini. Kemudian dia kata huwa an-namimah allati hiya kama qala jam'un, itu perbuatan itu adalah namimah, perkara yang sama seperti mana yang dikatakan oleh sekumpulan ulama, iaitu naqlul hadis ala wajhil ifsad, kita menyampaikan, kita menukilkan perkataan seseorang bagi tujuan mendatangkan kerosakan. Wa huwa minal kabair, kesalahan namimah termasuk di dalam kesalahan dosa besar. Kesalahan namimah termasuk di dalam kesalahan dosa besar, yang mana untuk bebas dari kesalahan ini, kita semua tahu syarat bertaubat ada 3. Jika tak berkait dengan sesama, jika tidak ada kaitan dengan hamba Allah. Kalau kita dengan Allah, syarat dia 3. Pertama, menyesal. Kedua, tinggalkan maksiat segera. Dan ketiga, berazam untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Jika kesalahan itu berkait dengan hak manusia, dia tambah satu lagi syarat, iaitulah kena minta halal. Maksudnya minta maaf. Jadi tuan-tuan, cuba bayangkan kalau kita namimah dengan orang, kita nak kena cari dua orang tu untuk minta maaf. Bukan kerja yang mudah. Dan jika tak lakukan perkara itu, dosa tidak akan diampun. Kerana al-kabair, dosa-dosa besar, memerlukan taubat. Dia bukan astagfirullah boleh terpadam begitu saja. Ya, kesalahan kita melakukan dosa besar dengan Allah, kita terpadam. Kesalahan namimah tu, bila seorang melakukan namimah, dia terpalit 2 dosa. Pertama, dosa dengan Allah, kerana dia telah melakukan tegahan Allah dari namimah, dia berdosa dengan Allah. Boleh terpadam dengan taubat dan istighfar lah, boleh. Tapi dosa dengan orang lain dalam satu perbuatan tak boleh selesai melainkan kena minta maaf dari orang tersebut. Itu yang berat kalau kesalahan dengan manusia. Kerana itu ambil perhatian dalam perkara ini oleh orang-orang yang beriman. Kalau kita ada sikap rasa macam benda ni ringan, kita perlu muhasabah diri. Dalam hidup kita ni, kita nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak dapat kebaikan di akhirat, ataupun kita nak dapat apa sebenarnya? Seperti yang saya bagi tahu kepada tuan-tuan semua. Kadang-kadang orang tanya, baru ni ada orang tanya kepada saya dalam kuliah, Ustaz, kalau orang tu rajin salat, rajin puasa, tapi dia dengan jiran tak elok, duk maki orang dan seumpamanya, apa hukum salat dan puasa dia? Maka saya jawab, sah. Kalau dia buat salat dia cukup syarat, cukup rukun dia, sah salat dia. Puasa dia pun begitu. Kalau dia buat puasa dia cukup rukun, penuhi syarat, sah puasa dia. Dari sudut penilaian mata kasar kita, sah. Dia tak perlu lagi ulang salat dan puasa dia. Tetapi orang yang melakukan perkara itu, kita terlepas dah, kita tak payah sibuk pasal dia. Tapi orang yang melakukan perkara itu, solat, puasa, tapi dalam masa yang sama menyakiti jiran,
dia kena muhasabah diri dia sendiri. Apa dia? Dia salat dengan puasa itu untuk apa? Dia salat dengan puasa itu untuk apa? Dia kena muhasabah. Apakah dia itu salat dan puasa itu hanya sekadar memenuhi jadual rutin harian saja? Kalau kita ambil contoh lain, orang yang kadang-kadang datang masjid tapi perangai tak elok-elok, akhlak tidak menggambarkan seorang yang mari ke masjid, maka dia kena muhasabah diri dia. Dia datang ke masjid itu untuk apa? Kerana mengharapkan redha dan keampunan dari Allah, kasih sayang dari Allah, atau dia sekadar hanya datang memenuhi jadual saja? Alang-alang tak ada kerja apa dah ustaz, mai masjid bila. Lepas tu mari masjid dia buat kacau orang dalam masjid. Seperti saya sebut kepada tuan-tuan barangkali, kalau ada orang pergi setiap tahun pergi umrah 2-3 kali setahun pergi umrah, dalam masa yang sama dia meninggalkan mak ayah dia dalam keadaan keuzuran yang memerlukan bantuan dia, memerlukan penjagaan dia. Dia tak peduli mak ayah dia tapi dia buat umrah. Kalau sembang orang, masya-Allah, aku dengan Mekah ni rindu. Rindu apa? Syaitan yang mencampakkan rasa rindu dalam hati kamu itu, tapi rindu kepura-puraan. Kenapa demikian? Macam mana kamu boleh pulun buat umrah 2-3 kali umrah sunat dan kamu meninggalkan kewajipan yang paling besar, iaitu berbuat baik kepada kedua orang tua kamu? Kamu kena renung balik. Rindu kamu tu rindu ditipu oleh syaitan atau apa? Seperti mana golongan sufi yang menari-nari, kononnya bila kami berzikir dengan menari datang khusyuk. Kata Izzuddin Abdul Salam Asy-Syafi'i, Sultanul Ulama, kata Izzuddin Abdul Salam, orang-orang sufi yang menari dan merasakan mereka khusyuk dengan tarian mereka, dengan tarian disertakan gendang apa semua, sebenarnya mereka tertipu, hati mereka itu terpukau dengan rentakan tarian dan bunyian yang mereka lakukan, lalu syaitan menipu mereka sehingga mereka rasa mereka khusyuk, sedangkan mereka tak khusyuk sebenarnya. Maka sama orang yang datang ke masjid buat masalah, orang yang pergi ke umrah setiap tahun, pergi ke Mekah setiap tahun, setahun sampai 2-3 kali, tapi membiarkan mak dan ayah dia dalam keadaan kesusahan. Orang yang salat dan puasa tetapi berbuat jahat dengan jiran tetangga dan sesama orang Islam dia buat jahat. Semua mereka ini perlu bermuhasabah, merenung diri mereka. Kalau kita yang buat perangai itu, kita kena muhasabah diri kita kalau kita nak selamat di akhirat. Itu saja. Jangan bila saya sebut ni teringat kat orang, dia nampak gambar orang lain. Tak, gambarkan diri kita. Gambarkan diri kita sejauh mana kita melakukan sesuatu amalan saleh, apakah untuk mendapat redha Allah atau sekadar memenuhi. Sebab tu tuan-tuan, bab niat ni penting untuk dibahaskan. Tetapi bukan bahas dari sudut lafaz niat, bahas dari sudut menghadirkan ingatan supaya kita melakukan setiap ibadah kerana ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita lakukan tu, kita kena ingat kita buat salat ni sebab apa? Kerana kita nak beribadat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan ingatan bahawa Allah sentiasa melihat kita dan menghitung amalan yang kita lakukan. Ini satu perkara yang besar dan dia termasuk di dalam sunnah besar yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya kata Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna Allah azza wa jal auha ilayya an tawada'u wa la yabghi ba'dukum ala ba'd. Yang bermaksud sesungguhnya Allah azza wa jal yang maha agung dan maha tinggi dan maha mulia, Allah, sesungguhnya Allah yang maha agung dan maha mulia, mewahyukan kepada aku untuk kamu semua, ini sirah jamak ni, antawada'u, untuk kamu semua orang Islam, umat baginda, untuk saling tawadu', untuk saling tawadu'. Wala yabghi ba'dukum, dan jangan seseorang kamu melampau, jangan sebahagian kamu melampau, bertindak melampau ke atas sebahagian yang lain. Apa dia tawadu', tuan-tuan? Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud tawadu'? Sebahagian para ulama mengatakan tawadu' itu ialah
rasa hina diri, dan tindakan merendahkan keegoan, sehingga seseorang itu tidak merasakan diri dia lebih dari orang lain, dan dia tidak merasakan diri dia memiliki hak yang perlu ditunaikan oleh orang lain terhadap dia. Dia tak rasa begitu. Sebaliknya dia rasa dia yang perlu berikan hak kepada orang lain, yang perlu dia berikan kepada orang lain. Sebaliknya dia rasa dia yang perlu menunaikan tanggungjawab terhadap orang lain. Itu bahasa lainnya. Sebagian ulama kata itu maksud tawaduk, yakni merendah diri. Sebahagian para ulama mengatakan tawaduk iaitulah meninggalkan keinginan ingin jadi pemimpin atau ketua. Maksudnya dia jadi terkenal lah, meninggalkan, dia tarku at-tara'us, tinggalkan keinginan nak jadi ketua, dan menzahirkan kerendahan diri, ataupun menzahirkan ataupun berusaha untuk tak dikenali, lebih kurang begitulah, dan benci kepada ataupun tidak suka kepada mengagung-agungkan diri, lebih tak suka kepada mengagungkan diri dan mendapat lebihan dalam dimuliakan oleh orang lain. Itu lebih kurang maksud dia. Demikian juga orang yang tawaduk itu, iaitulah dia berusaha menjauhkan diri dari bermegah-megah dengan apa yang dia miliki, terdiri daripada kelebihan-kelebihan. Barangkali ada seseorang dia memiliki kelebihan, barangkali kelebihan rupa paras, barangkali kelebihan harta benda, barangkali kelebihan keluarga, barangkali kelebihan apa lagi, kedudukan dan seumpamanya. Jadi dia menjauhkan diri dari berbangga dengan kelebihan-kelebihan ini. Kerana semua kelebihan yang ada pada dia adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu dia gunakan untuk manfaat akhirat dia. Bukan hanya sekadar untuk tafakhur, untuk bermegah-megah. Dia tak suka bermegah dengan harta dan seumpamanya, dan sentiasa menjauhkan diri, berjaga-jaga, mengawasi diri dia dari rasa hairan terhadap diri sendiri, dan menjauhkan diri dari sikap angkuh dan takabur. Itu tawaduk. Di kalangan ulama ada yang mengatakan tawaduk iaitulah redha, keredaan seseorang insan atas kedudukan yang dia perolehi, ataupun keredaan seseorang insan dia duduk di satu tempat yang lebih rendah dari tempat yang dia berhak terima. Itu tawaduk. Nampak? Seseorang yang redha atas kedudukan yang diberikan kepada dia, rendah dari apa yang dia berhak terima. Kita boleh duduk lebih tinggi lagi kedudukan tu, tapi orang buat kita kurang daripada tu, dia redha dengan perkara itu termasuk perbuatan tawaduk. Kata para ulama, tawaduk ini berada di antara al-kibru dan ad-da'tu. Tawaduk berada di antara sikap al-kibru, takabur, besar diri dan angkuh, dan antara ad-da'tu. Ad-da'tu iaitulah hina. Dia tidak angkuh dan tidaklah sampai hina. Dia berada di pertengahan di antara kedua sifat itu. Itu yang disebut oleh para ulama. Kerana itu kita kena berusaha. Tuan-tuan, benda-benda ni semua dia adalah amal dalaman kita. Amal dalaman, dan seorang yang mampu menghiaskan, berusaha menghiaskan diri dia dengan sifat-sifat yang disebut sebentar tadi, menunjukkan dia seorang yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ambil perhatian perkara ini, semua kita buat di dalam diri kita, tak perlu semak orang lain. Sebaliknya kita buat untuk diri kita sendiri, kebaikan kita di akhirat kelak. Mungkin hadis yang terakhir, kalau sempat untuk kita baca sedikit pada minggu ni, sempat. Tinggal lagi lebih kurang 5 minit. Babul mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadzaban. Bab membicarakan tentang dua orang yang saling cela-mencela dan maki-memaki adalah dua syaitan. Adalah dua syaitan yataharatan,
yang saling taharatan, yang saling taharatan, saling tipu menipu, saling dusta mendusta, dan yatakadaban, dan saling tipu menipulah. Kata Imam Al-Bukhari an Iyadin ibni Himarin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Iyad bin Himar, katanya, Iyad bin Himar ni seorang sahabi juga, seorang sahabat yang nama dia agak tidak masyhur. Barangkali sebahagian kita baru dengar nama sahabat Nabi nama Iyad bin Himar, sahabat. Dia seorang sahabat Nabi. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha auha ilayya an tawada'u, Allah telah mewahyukan kepada aku untuk memerintahkan kamu semua bersikap dengan sikap tawadhu', hatta la yanbaghi ahadun ala ahad, hatta la yabghi ahadun ala ahad, sehingga seseorang daripada kamu tidak melampaui batas ke atas saudaranya yang lain. Wala yafkharu ahad ala ahad, dan jangan seseorang kamu berbangga atas orang lain. Dia rasa macam diri dia lebih hebat daripada orang lain. Lalu bila seseorang dia ada perasaan tu, menyebabkan dia akan berlaku zalim kepada orang tu. Dia hina orang tu, dia rasa macam tak ada apa, tak ada kesalahan dia kalau dia hina seorang. Kenapa? Kerana asal dia rasa yafkhar, dia bangga, dia rasa bangga dengan diri dia sendiri. Faqultu, lalu Iyad bin Himar berkata, ya Rasulullah, Ara'aita law anna rajulan sabbani fi mala'in. Wahai Rasulullah, apa kamu kata jika seseorang mencela aku di hadapan orang ramai? Hum anqasu minni, sedangkan mereka itu lebih rendah kedudukannya berbanding aku. Faradattu alaih, lalu aku balas balik celaan mereka itu. Hal alayya fi dhalika junah, apakah aku dikira berdosa dan dikira salah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis tadi yang kita baca tadi ni, al-mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadzaban. Orang yang saling mencela dan maki-memaki itu adalah dua syaitan yang saling berdusta dan berbohong sesama mereka kerana nak puaskan hati mereka dan nak membalas makian orang lain. Nabi kata sampai demikian, tuan-tuan sekalian. Jadi ambil perhatian tentang perkara yang berkaitan dengan mencela. Dan dalam riwayat yang berikutnya kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala Iyad, berkata Iyad, kuntu harban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Iyad, aku dahulu ni harban. Harban ni ada permusuhan dengan Nabi, ataupun aku memerangi Nabi, yakni ketika dia masih kafir. Iyad ni asalnya dia seorang kafir yang memerangi Nabi. Kuntu harban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahdaitu ilaihi naqatan. Satu hari aku hadiahkan kepada Nabi satu naqah, satu unta betina. Qabla an uslim, sebelum aku memeluk Islam. Dia bermusuh dengan Nabi, tapi dalam masa yang sama dia pernah beri hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali nak ambil hati Nabi. Barangkali nak ambil hati Nabi. Atau sebenarnya kalau kita baca, kita tengok ayat ni dia termasuk dari kalangan al-hums. Hums ni orang Arab yang mulia, yang mereka rasa mereka mulia. Mereka ni ambil langkah ketat dalam beragama. Orang Arab tu dia ada agama dia. Dia pergi Mekah, dia buat haji, dia buat umrah. Dia mengamalkan agama tapi dalam bentuk yang ketat. Mereka ni dikenali sebagai al-humsu. Orang yang mengambil langkah berat dalam mengamalkan agama. Dan mereka ini biasanya bila datang ke Mekah, bila buat haji, mereka akan cari orang Quraisy yang seperti baik dengan mereka. Barangkali ayat dia baik dengan Rasulullah kerana itu. Kita berhenti seketika untuk azan. Tuan-tuan muslimin sekalian, saya ingat hadis tadi kita sambung insya-Allah kuliah akan datang. Cuma dalam beberapa minit ni saya ambil sedikit masa. Seperti mana biasa, saya nak habiskan tuan-tuan terjemahan kepada perkara-perkara akidah yang disepakati oleh semua orang Islam. Kita berhenti minggu sebelum ni, minggu lalu kita berhenti pada perkataan penulis, dialah Allah yang satu-satunya berhak diarahkan pengibadatan dan ketaatan yang mutlak. Ini satu perkara yang kita kena muhasabah diri kita.
kita dituntut untuk melakukan setiap ibadah dan ketaatan tujuan dia bulat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Allah yang satu-satunya berhak diberikan kemuncak pengagungan. Kita kena tanya diri kita, sejauh mana kita merasai keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan memberikan kemuncak pengagungan kepada Allah termasuk dalam perkara akidah yang disepakati oleh kesemua orang Islam. Tetapi perkara itu jarang dibicarakan. Kita duk bicara tentang perkara cabang, perkara furuk. Akhirnya menyebabkan kita berbalah. Tetapi perkara yang kita sepakat dan umat Islam abaikan, kita tak sebut. Lalu malam ni kita sebut. Kena serahkan kemuncak pengagungan kepada Allah. Dialah Allah yang satu-satunya berhak diserahkan kemuncak kecintaan. Tuan-tuan, sejauh mana kita rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun satu perkara yang kita perlu tanya diri kita sendiri. Dialah Allah yang satu-satunya berhak ditakuti dengan sebenar-benarnya. Dialah Allah yang satu-satunya berhak diberikan kemuncak pujian. Sejauh mana kita memuji dan memuja Allah. Hatta dalam salat pun kita tak rasa kita puji dan puja Allah. Waktu lain pun kita tidak memuji dan memuja Allah. Sedangkan benda itu termasuk dalam perkara akidah. Setiap orang Islam mesti memuji Allah. Dialah Allah yang satu-satunya tempat dipohon segala pertolongan. Hanya kepadanya diserahkan pergantungan. Pergantungan diri bulat kepada Allah. Tiada tempat berteduh dan tiada tempat melepaskan diri daripadanya, iaitu daripada Allah, melainkan kembali semula kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya Tuhan yang mana kalau kita takutkan hukuman dari dia, kita tak boleh lari ke tempat lain, melainkan kita kena pergi kepada dia balik. Itu Allah. Perlu ada dalam hati kita kefahaman dan keyakinan itu. Tiada keupayaan dan kekuatan melainkan dengan Allah yang Maha Agung. Tak ada kemampuan kita melakukan apa-apa. Tidak ada kekuatan kita untuk menolak apa-apa keburukan, melainkan dengan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua perkara yang saya sebut dari minggu sebelum ni sehingga satu perenggan yang saya sebut pada malam ni adalah perkara yang disepakati oleh kesemua orang Islam. Sepatutnya kita lebih memberi tumpuan, menerangkan kepada masyarakat perkara-perkara yang seumpama ini. Dan kita membantah masyarakat, kita membantah apa-apa pemikiran yang menyalahi perkara ini. Antara pemikiran yang menyalahi perkara-perkara yang saya sebut ini, iaitulah pemikiran yang dibawa oleh tarikat Naqsyabandi Syekh Nazim Al-Haqqani. Menyalahi kerana mereka telah melebihkan para wali lebih daripada kadar yang ditetapkan di dalam agama. Kerana itu kita sokong ustaz-ustaz yang membongkar penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh tarikat ini. Saya ingat sekadar itu saja, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Barangkali tuan-tuan ada soalan nak tanya. Ada apa soalan nak tanya? Kalau tak ada, saya ingat sekadar itu sahaja. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.